أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Surah Al-Ma'un ini surah yang diturunkan yang diturunkan di Mekah. Majoriti para ulama menyatakan surah ini adalah surah yang diturunkan di Mekah kerana berkaitan tentang orang-orang yang mendustakan agama, yakni yang berpaling kepada agama ataupun tidak menerima kebenaran agama Islam. Tetapi sebahagian para ulama lain menyatakan bahawasanya surah ini merupakan surah Madaniyah ataupun yang diturunkan di Madinah, kerana ada ayat yang menyentuh tentang salat, yakni orang-orang yang celaka di dalam salat, sebab yakni orang-orang munafik. Dan kalau kita lihat orang-orang munafik ni adalah orang-orang yang berada di Madinah, yang dapat dikesan di Madinah. Jadi perbezaan para ulama. Sebahagian para ulama yang lain menyatakan surah ini ada dua, yakni pada peringkat awal ayat diturunkan di Mekah dan akhirnya diturunkan di Madinah. Oleh sebab itu para ulama berselisih tentang status surah Al-Ma'un. Sebab itu kita ulang sekali lagi, majoriti para ulama kata surah Al-Ma'un ini diturunkan di Mekah. Majoriti kata di Mekah. Sebahagian kata di Madinah. Sebahagian yang lain kata surah ini terbahagi kepada dua. Separuh diturunkan di Mekah dan separuh lagi diturunkan di Madinah. Ini disebut di dalam tafsir As-Sam'ani, muka surat 288 pada jilid yang ke-6. Jadi secara kesimpulannya, surah ini ada mengandungi beberapa pecahan, yakni dia pecahan kepada orang-orang yang mendustakan agama. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Yakni pada awal surah ini Allah menceritakan tentang ataupun bertanya ataupun membuat satu kenyataan bahawasanya, tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Perkataan bidin ataupun perkataan agama itu juga boleh merangkumi orang-orang yang akan dibalas nanti, yakni orang-orang yang akan diseksa di akhirat. Sebab itu surah ini menceritakan tentang orang-orang yang awalnya mendustakan agama dan hari akhirat dan akhirnya menimbulkan akhlak yang sangat buruk. Dari sini diketahui bahawasanya keimanan terhadap akhirat merupakan perkara yang sangat penting. Barang siapa yang yakin adanya hari pembalasan, maka dia akan berbuat baik di dunia. Maka sesiapa yang tidak yakin tentang adanya hari pembalasan, maka dia akan berbuat maksiat dan melanggar peraturan agama. Oleh sebab itu pada peringkat awal Allah kata, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Kemudian pada ayat yang seterusnya, Allah menceritakan perihal ataupun beberapa perangai ataupun beberapa faktor orang-orang yang telah mendustakan agama, yakni orang-orang yang tidak patuh kepada agama, mendustakan, yakni berpaling ke arah agama. Yang pertama, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. Yang pertama sekali Allah kata orang-orang yang mengherdik anak yatim. Ini orang-orang yang mendustakan agama. Di antara tanda-tanda mendustakan hari pembalasan, yakni tidak percaya kepada agama, yakni ataupun berpaling kepada agama, yakni mereka ini antara orang-orang yang mengherdik anak yatim.
Anak yatim, perkataan yatim di dalam tafsir disebut orang yang kematian ayah, ataupun dalam lebih tepat lagi orang yang kematian siapa yang menjaganya. Oleh sebab itu, yatim dalam istilah syariat adalah seorang anak yang kematian ayah. Berbeza dengan haiwan. Haiwan ini kalau disebut haiwan ni tak ada keluarga, ataupun haiwan ni yatim bila dia kematian ibunya, kerana ibunya yang memberi makan dan mengasuhnya. Berbeza dengan manusia. Manusia ni bila disebut perkataan yatim, yakni orang yang kematian siapa yang menjaga, yang memberi nafkah, yang bagi makan kepada dia. Contoh, andai kata kalau dia ni tak ada ayah, dia aja ibu saja, ayah tak tahu ke mana, ibu yang menjaga dia, memberi nafkah kepada dia, memberi makan kepada dia, boleh juga dinisbahkan kepada yatim. Hatta kalau anda kata orang yang tiada ayah dan ibu, maka dia boleh dikatakan yatim. Tidak ada istilah yatim piatu. Yatim piatu tu bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, yatim itu merujuk kepada orang yang kehilangan siapa yang beri makan. Oleh sebab itu, yatim ini istilahnya seorang anak yang meninggal ayahnya sedangkan anak itu belum baligh. Bila anak itu sudah baligh, maka tidak lagi dikatakan yatim. Tiba-tiba kita meninggal ayah kita, kita dah umur 50, baru ayah kita meninggal. Tak bolehlah kita claim diri kita ni, saya ni anak yatim. Tak boleh, sebab kita dah 50 tahun. Melainkan kalau kita umur 7 tahun ataupun 8 tahun, tiba-tiba ayah kita meninggal, barulah dipanggil anak yatim. Umur kita 20 tahun, tutup ayah kita meninggal, tak boleh claim saya anak yatim, nak minta bantuan tak boleh. Anak yatim mestilah seseorang anak yang kehilangan penjaganya. Kalau ada ayah yang menjaganya, ada ayah. Kalau ada ibu yang menjaganya, maka ibunya meninggal dan anak itu belum baligh. Itu istilah yatim. Adapun manusia dikatakan yatim jika yang meninggal itu bapanya, kerana bapanya yang mengurus dan mencarikan nafkah untuknya hingga dia baligh. Ini para ulama qiyas, kalau anda kata dia tidak ada ayah, maka boleh diwakilkan ataupun dinisbahkan kepada ibunya. Itu bab yatim. Yang kita nak tekankan di sini adalah orang-orang yang mendustakan agama ialah orang-orang yang mengherdik anak yatim, yakni orang-orang yang menghina anak yatim, memperlakukan perkara yang tidak elok, bahkan memakan harta anak yatim juga dianggap sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Oleh sebab itu, di antara sifat-sifat jahiliah adalah orang-orang yang meremehkan wanita pada ketika itu dan meremehkan anak yatim. Sebab itu antara sebab ayat ini juga, yakni Allah mengancam orang-orang yang memakan harta anak yatim dan menggunakan harta anak yatim sesuka hati. Ini bahaya, hati-hati. Sebab itu Allah mengkhususkan penyebutan surah ini bahawasanya orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan, maka dia akan mengherdik anak yatim, bersikap kasar padanya dan menzaliminya. Apa-apa saja bentuk yang menzalimi anak yatim, walaupun mengambil sedikit harta, maka kita telah menzaliminya. Ini hati-hati. Ini ciri-ciri orang yang pertama yang mendustakan agama. Yang kedua, Allah kata wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang tidak memberi makan kepada orang miskin, tidak mendorong memberi makan kepada orang miskin. Ini adalah satu sifat orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, yakni mendustakan agamanya, iaitu dia terasa kedekut ataupun tidak ingin memberi makan kepada orang yang memerlukan. Sebahagian para ulama mutaakhirin menyatakan bahawasanya memberi makan orang miskin ini termasuklah, yakni memberi keperluan kepada orang yang memerlukan. Sebab itu kalau kita lihat pada akhir surah nanti,
wa yamna'un al-ma'un. Perkataan al-ma'un, al-ma'un ini maksudnya barang-barang yang berguna. Nanti kita akan bahaskan. Cuma di sini kita akan katakan mereka tidak memberi bantuan kepada orang-orang yang susah. Daripada segi ayat ini jelas merujuk kepada bantuan makanan. Tu'amil miskin, yakni bantuan makanan, benda yang boleh memberi kenyang ataupun benda yang boleh memberi tubuh badan yang sihat, sama ada ubat ataupun makanan ataupun keperluan asasi untuk dia hidup. Oleh sebab itu seseorang yang kedekut menandakan imannya terhadap hari pembalasan itu pun, seakan-akan dia meyakini Allah tidak akan membalasnya kelak. Oleh kerana itu dia tidak pernah bermotivasi agar memberi makan kepada fakir miskin. Oleh sebab itu pada nak mula Ramadan ini lagi 2 minggu sahaja. Ini nak mula Ramadan, kita Ramadan insya-Allah pada hari Rabu, pada hari Khamis insya-Allah. Ya, tarawih pada hari Rabu insya-Allah, jika anak bulan kelihatan. Pada ketika itu dianjurkan untuk kita memberi makan. Sponsor lah ataupun keluarkan sikit. Kalau anda kata tak mampu semua, dapat 100, 200 pun jadilah. Ataupun kita bekalkan sedikit makanan. Walaupun kita tak mampu, boleh kita bekalkan makanan kepada jiran kita. Itu juga dianggap memberi makan kepada orang yang miskin ataupun orang yang memerlukan. Sebab itu Nabi ini bila time Ramadan, Nabi suka beri makan orang. Ini antara galakan yang boleh kita buat di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Oleh sebab itu yakinlah dengan rezeki Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-Imam al-Bukhari, ittaqun nar walau bisyiqqati tamratin. Jagalah diri kalian daripada api neraka, walaupun hanya bersedekah dengan sebotong kurma. Maksud daripada hadis ini daripada Adi bin Hatim, dia berkata, Nabi kata, yakni jagalah tubuh badan kita, termasuk harta kita, daripada menjadi jilatan api neraka. Jangan sampai kita tak bersedekah langsung. Bersedekahlah walaupun dengan sebotong kurma. Sebotong kurma ni kalau dipotong jadi 2, tak ada nilainya, cukup untuk mengenyangkan seketika, 2 saat, 3 saat. Itu pun sudah menjadi penghalang pada kita untuk menjadi bahan jilatan api neraka. Apatah lagi kita ni banyak duit, banyak harta, Allah beri rezeki yang lebih, maka berberilah sedikit semampu kita supaya harta kita, diri kita tidak menjadi jilatan api neraka. Sebab itu kelebihan amalan sedekah, kalau kita lihat di sini, yang pertama sekali, harta tidak berkurang. Dalam hadis riwayat Muslim, nombor hadis 2588, ini tidak berkurang harta. Ingat, sedekah tidak akan mengurangkan harta. Yang kedua, memperoleh pahala berlipat ganda. Daripada surah Al-Baqarah Allah sebut, siapa yang bersedekah dilipatkan ganda. Kenapa? Kerana kita bersedekah, apatah lagi kita berinfak, kita memberi barang kepada orang tersebut ataupun memberi bantuan kepada orang tersebut, bersedekah, maka Allah akan, yang pertama, Allah bagi harta kita lebih dan Allah beri pahala. Yang ketiga, bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk syurga melalui pintu sedekah. Babus sedekah dalam riwayat Bukhari. Ini kelebihan orang-orang yang bersedekah. Sebab itu dalam surah Al-Munafiqun ataupun surah Al-Mu'minun, saya rasa surah Al-Munafiqun, disebutkan tentang orang-orang yang mati dia nak hidup balik dan semata-mata untuk bersedekah. Kerana sedekah ni ada pintu syurga khas untuk orang yang suka sedekah dan menghapuskan dosa. Sebab itu kadang-kadang bila kita ni rasa sakit, badan kita sakit, makan ubat tak baik-baik, maka derma kepada orang yang memerlukan dan selamat daripada musibah. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, mendapat naungan di hari akhirat dalam riwayat Bukhari.
dan ubat kepada penyakit ni yang saya sebut. Sekiranya kita ada sakit, tak baik-baik sakit, ataupun kita ada penyakit yang memang tak baik, dah makan ubat tak baik juga, maka di sini kita sedekah. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, menjauhkan seseorang daripada api neraka dan terlindung dari mati dalam keadaan buruk. Riwayat As-Suyuti. Jadi dalam hal ini banyak kelebihan sedekah yang perlu diambil dan dimanfaatkan. Kemudian tidak menjaga solat. Ini bab orang yang mendustakan agama. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun. Maka cilakalah orang-orang salat. Kenapa Allah cakap cilaka? Kerana orang yang lalai di dalam salat. Perkataan sahun dalam bahasa Arab artinya iaitu lupa ataupun leka ataupun terlalai dalam mengerjakan salat. Ada dua pandangan dalam hal ini. Boleh juga lalai ini terjadi apabila orang yang lupa dalam salatnya, memang tak salat, dia terlupa, memang tak salat, langsung keluar daripada salat. Dan orang-orang yang menunda salat, suka melewat-lewatkan salat, yang termasuk di dalamnya orang-orang yang salat keluar dari waktunya tanpa ada uzur. Dia sengaja salat, contoh dia sibuk bekerja, bila waktu asar tak sempat, nantilah balik rumah baru solat lah, 6.30 baru solat lah, melewat-lewatkan solat sehingga di penghujung waktu. Seperti seseorang yang sengaja melaksanakan solat asar di menjelang maghrib, nak maghrib tu lagi 2-3 minit nak maghrib, baru nak solat asar tanpa ada uzur. Solat seperti ini adalah solat orang munafik. Sebab Nabi kata tilka salatul munafik, ini adalah salat orang munafik. Ia jalisu yarqubu syamsa, yakni dia duduk hingga matahari berada di antara hatta idza kanat baina qarna syaitan, yakni dia duduk, dia maksudnya dia leka-leka duduk buat kerja sampailah matahari berada di dua tanduk syaitan. Ini maksudnya waktu haram dah asar, waktu haram salat. Qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Lalu dia mengerjakan solat asar 4 rakaat. Dia kerja cepat, kerja. Ia hanyalah mengingat Allah dalam waktu yang sedikit. Ini hadis yang larangan. Macam kita duduk solat subuh lah, ataupun subuh gajah panggil, waktu yang telah diharamkan untuk subuh, maka kita duduk solat lagi. Begitu juga dengan solat asar, yakni waktu yang diharamkan. Sebab ada waktu yang diharamkan, yakni selepas subuh dan selepas asar. Selepas subuh sehingga waktu syuruk, yakni waktu matahari terbit. Di antara itu dilarang untuk salat. Kerana Nabi melarangnya kerana pada ketika itu berlaku penyembahan kaum yang menyembah matahari. Nabi tak suka umatnya menyamakan ataupun membuat ibadah yang sama dengan kaum yang lain. Sama juga pada selepas asar, Nabi pun larang juga umat Islam untuk solat, kerana kaum yang menyembah matahari dia akan sujud pada ketika itu, dia akan menyembah matahari. Samalah juga macam Nabi berpuasa pada 9 dan 10 Muharram. 9 dan 10 Muharram, asalnya Nabi berpuasa pada 9 Muharram. Asalnya Nabi berpuasa pada 10 Muharram. Kemudian orang Yahudi pun berpuasa pada 10 Muharram. Kemudian Nabi kata, dia kata aku hidup pada tahun hadapan, aku akan berpuasa pada 9 Muharram. Nabi tak suka. Walhal dalam ketika itu bila ditanya kenapa kamu berpuasa, kerana kami berpuasa pada ketika ini Allah menyelamatkan Musa daripada ditenggelamkan, daripada dikejar oleh Fir'aun. Lalu kami pun berpuasa. Lalu kata Nabi, aku lebih berhak di atas Musa berbanding kalian. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada ketika itu.
selang beberapa tahun sebelum kewafatan Nabi, Nabi kata Nabi tak suka nak namakan ibadah tu dengan kaum lain. Jadi Nabi kata, kalau anda kata aku hidup tahun depan, aku nak berpuasa pada 9 dan 10. Jadi walaupun Nabi tak berpuasa pada 9, maka niat dan hasrat Nabi itu termasuk di dalam sunnah taqririyah, sunnah yakni ikrar, sunnah yang diperakui Nabi. Maka dia termasuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita lihat orang yang melengahkan solat. Mereka ini adalah orang yang solat tapi solat mereka tidak benar. Mereka dicela oleh Allah. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahawasanya termasuk yang dicela dalam ayat ini adalah orang yang solat namun tidak khusyuk. Khusyuk dalam solat merupakan perkara yang tidak berat, sehingga yang tercela, yang sengaja yang tidak khusyuk dan pergi membawa fikirannya keluar dari solat. Maknanya dia tidak betul-betul berada dalam solat, fikirannya melayang ke tempat lain. Maknanya dia, bagaimana kita nak tahu khusyuk di dalam solat? Nak tahu khusyuk apa benda? Khusyuk ni apa benda? Adakah kita kena pejam mata dan ingat Allah, membayangkan? Khusyuk ni simple sahaja, satu benda yang mudah. Sekiranya kita tahu kita sedang baca apa dalam solat, sekiranya kita sedar kita sedang melakukan apa dalam solat, itu sudah dikira khusyuk. Kadang-kadang kita ni, fikiran kita ni gelisah. Contoh, mak kita sakit di kampung, kita nak solat tapi fikiran kita gelisah. Tapi kita solat, tetapi kita tahu yang kita buat ini, aku sedang mendirikan solat, bacaan dia apa, kita sedang baca Fatihah, kita sedar kita sedang baca Fatihah. Itu juga boleh dikategorikan khusyuk. Yang tidak dikategorikan khusyuk, yakni orang yang dia leka fikir sampai kita tak tahu baca apa, tahu-tahu dah sujud dah. Aku baca surah apa tadi? Kadang-kadang ada sebahagian orang sebegitu. Itu tidak khusyuk. Yakni meskipun lebih tepat adalah ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik, tetapi barang siapa yang memiliki kelalaian dalam solatnya, maka ia boleh dimiripkan ataupun boleh sama lebih kurang dengan orang-orang yang munafik. Maknanya siapa yang lalai di dalam solat. Alladzina hum yura'un, yakni orang-orang yang berbuat riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah kata dalam surah An-Nisa, yakni orang-orang munafik ini dia menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan solat di hadapan manusia. Mereka tidaklah menyebut Allah kecuali sedikit sahaja. Ini ciri-ciri orang yang riak dalam solat dan riak dalam solat, ataupun riak dalam segala perbuatan ibadah. Riak ni maksudnya istilahnya menunjuk-nunjuk dalam melakukan kebaikan. Menunjuk-nunjuk di dalam melakukan kebaikan agar orang terlihat dia ni seorang yang baik. Contoh, kita derma, kita pergi tunjuk-tunjuk kita derma agar orang menyangka kita ni baik, kita ni solat, pergi masjid hari-hari, baca Quran hari-hari, agar orang melihat kita ni seorang yang wara. Sedangkan kita ini hanya ingin mendapat pujian manusia saja. Di sini orang-orang yang mendustakan agama, dan Allah akan membalas tipuan dia. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam kategori ini. Dan yang terakhir, wa yamna'un al-ma'un. Ini perkataan ma'un ni, ma'un. Ma'un ni apa dia? Ayat yang diambil, words yang diambil untuk dijadikan kepala surah ataupun tajuk surah, surah Al-Ma'un. Ma'un ni maksudnya adalah kita bantu orang dengan barang-barang yang the best, bantu dengan barang-barang yang terbaik. Kadang-kadang orang pergi derma ke orang ataupun beri bantuan dengan barang-barang yang selekeh. Umpamanya kita bagi sardin, kita bagi beras,
beras yang harga murah, sardin yang harga murah, Maggi yang harga murah, tepung yang harga RM1 saja, sardin yang tak apa-apa jadi jenama Cina dia pergi beli, murah ni kita bagi derma. Sedangkan kita pun tak makan benda tu. Sebab itu menderma mestilah memberikan barangan yang terbaik ataupun barangan yang kita makan sekurang-kurangnya untuk diberikan kepada orang lain. Sebab itu para ulama berselisih pendapat tentang al-ma'un. Pada ayat ini ada yang memaknai dengan semua benda yang berguna, dan ada pula yang memaknai dengan pinjaman, iaitu sesuatu yang dipinjam kemudian akan dikembalikan. Sama ada kita bagi bantuan ataupun kita bagi pinjam. Sama ada kita bagi bantuan, yang saya cakap tadi, kita menderma ataupun bersedekah dengan barang-barang yang terbaik, ataupun sekurang-kurangnya barang-barang yang kita guna, ataupun memberi pinjam. Contohnya seseorang ingin meminjam sesuatu barang, maka kita berikan. Contoh, orang nak pinjam duit umpama, maka kita berikan bantuan. Jangan kita guna duit yang bukan daripada milik kita. Contoh, orang nak pinjam kat kita RM2,000, tapi kita pergi kita pergi ambil duit yang bukan duit kita. Kita pergi ambil duit orang lain, umpamanya duit suami kita ke, ataupun umpamanya duit saudara kita ke, kita pergi bok kat dia. Tak boleh, mesti daripada duit kita. Sebab itu kita beri pinjaman dengan pinjaman yang baik, bukan kita guna duit orang bubuh dekat bagi dekat orang tersebut. Tak boleh. Ataupun orang itu nak pinjam barang, umpamanya dia nak pinjam buku, ataupun nak pinjam Quran, ataupun nak pinjam apa-apa saja barang, maka kita mesti bagi barang itu yang terbaik, walaupun ia sekadar pinjam. Umpamanya dia nak pinjam Quran, boleh tak pinjam Al-Quran, kita pun boleh bagi Quran yang buruk-buruk kat dia, yang dah koyak-koyak. Ni Quran ni boleh lah pakai, ni boleh baca sikit-sikit, ni boleh lah. Sedangkan kita Al-Quran yang ada yang lebih baik lagi daripada itu, maka mestilah beri barang yang terbaik. Dan jangan kedekut. Sebab itu dia kata ini adalah satu sifat orang kedekut. Jika ada orang lain yang ingin meminjam sebuah barang darinya, dia tidak ingin meminjamkannya walaupun si peminjam menjanjikan untuk mengembalikannya. Padahal meminjamkan sesuatu yang tidak memberikan kemudaratan kepadanya, maka ini dibolehkan. Jika meminjam pun tidak mengurangi hartanya, sengaja dia enggan apatah lagi menginfakkan hartanya, itu tentu lebih kedekut lagi. Maksudnya di sini, yakni kalau anda kata orang tu nak pinjam, maka sekiranya kita mampu, kita berikan pinjaman. Ataupun seseorang itu memohon bantuan, maka kita berikan derma ataupun sedekah. Maka kesemua ini berikan dengan mention al-ma'un, yakni berikan the best, barang-barang yang terbaik ataupun barang-barang yang berguna. Jangan berikan barang-barang yang cikai-cikai. Kadang-kadang trend masa terkini, kadang-kadang kita nak bagi baju kat orang pun beli baju ataupun bagi baju yang dah koyak rabak, ataupun beli baju yang dah murah-murah, yang bila kita pakai 2-3 hari koyak lah. Baju yang tidak ada yang murah ataupun baju yang dah kita pakai, belikan baju baru. Contoh nak derma kepada anak-anak sekolah, anak-anak masuk sekolah, nak beri bantuan kepada anak-anak yatim, bagi dia baju baru, belikan mereka baju baru. Itu lebih menepati kaedah sedekah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada satu